Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki para ibu. Syurga di bawah tapak kaki para ibu. Bukan mana bawah tapak kaki itu. Mana bawah tapak kaki, bawah ketaatan. Maknanya taat kepada ibu bapa itu membawa kepada keridaan Tuhan, membawa kepada syurga. Itu maksudnya. Yang ketujuh, dan dengan hal yang demikian tidak pula mengurangi kelebihan seorang ayah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah fakhfaz in syi'ta aw dayyi'. Bapa merupakan pertengahan pintu syurga. Oleh sebab itu peliharalah dia kalau engkau suka atau engkau persisiakan. Mana kau nak suka piara? Maknanya piara. Tapi kalau kau tak suka, mana tunggulah azab Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bukan boleh suka takhir nak ni. Maksudnya satu sindiran. Ya, kalau taat, kalau tak taat sudahlah, kalau bahasa kita itu. Maksudnya wajib memberi ketaatan. Ini syarat. Dan ke-8nya, selanjutnya, tindak tanduk seorang terhadap Allah Ta'ala dapat diukur dengan apa yang diperlakukan kepada kedua ibu bapa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridallah bi ridal walid wa sakhatahu bi sakhitir walid. Keridaan Allah terdapat pada keridaan bapa, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan bapa. Jadi bila bapa tadi murka dengan sebab tak ikut arahan dia ke, dan arahan dia tidak menyalahi syarak, maka Allah Ta'ala suruh. Bila Allah Ta'ala suruh, kita tak taat, bermakna kita tak taat kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Seorang ulama besar, wali besar dia kata, aku telah tertipu dengan nafsu, dengan syaitan. Sebab apa? Satu hari ibuku minta kepadaku datangkan air, segelas air lah. Dia minta nak air segelas ke, dia kata nanti kejap. Nanti kejap, jangan kena segera. Dia kalau nanti lain tak jadi. Ya, jadi gagal. Bermakna apa? Satu kesilapan tu, dosa besar tu. Tapi aku boleh mampu pergi haji yang sunat, haji kedua ketiga, dalam keadaan berjalan kaki padang pasir. Tiba aku fikir balik, Masya Allah, tertipu dalam ibadat. Taat kepada bapak wajib. Jadi kan, nampak ringan kan, dia kat dapur 2 langkah aja. Ketiga langkah, tak buat. Yang pergi haji tengah padang pasir tu, jauh boleh pergi padang sunat. Berarti tidak ada fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Sebab keutamaan wajib kena letak depan dulu, lepas wajib baru yang sunat. Jadi mana dia kata, oh, terpedaya aku, dia kata ya. Tu para awliya dia tersilap, dia mengaku lah, maknanya apa? Aku dan diperangkap, dia kata. Buat yang sunat. Ya, nampak berat kan, jalan kaki, wah hebat. Yang tadi dekat dia, tapi itu wajib. Sebab kena hukum taraf dia. Wajib kena dahulukan daripada yang sunat. Saya masa belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Wahid kan. Dia selalu suruh, kau dah kian suat mak kau jangan jadi anak Pontianak gitu. Tak tulis surat mak bapak, kau nak jadi anak Pontianak gitu. Dulu tak ada yang WhatsApp kan, bagi tulis surat. Kau jangan tak tulis surat mak bapak kau nak jadi anak Pontianak gitu. Marah betul dia. Yang ke-9, ancaman Allah Ta'ala pada orang yang derhaka. Kepada kedua ibu bapa dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, mannanun wala akun wala mudminul khamr. Tidak masuk syurga orang yang mengumpat, satu. Ya, mannan, suka apa, melaga orang, mengumpat orang, itu tak masuk. Dan yang derhaka, terpanggil akun. Tengah daripada tanda kiamat apa? Dia berbaik dengan sahabat dan berkasar dengan ibu bapa dia. Oh, sahabat kau datang bukan dia ra'i lagi. Oh, bapa ada kadang dia juga kah ya. Itu berat. Itu keruntuhan akhlak. Dan juga orang yang ketagih minum arak sampai ketua nak mati pun arak jadi macam minum air batu dan itu semua maknanya yang tak berbau syurga, tak masuk syurga. Tapi tengok tadilah tafsir tak masuk tu maknanya apa? Ikut kadar. Kalau dia masih ada iman, kendian dia masuk. Tapi sampai peringkat Nabi letakkan mana la yadkhulul jannah, menandakan apa tu? Menandakan dosa ni cukup besar. Sampai keluar tak masuk syurga. Maknanya dosanya amat besar. Yang ke-10 dia, ada pun kebaktian anak kepada ibu bapanya. Bukanlah setakat pada masa kedua-dua masih hidup. Tengok. Bahkan sesudah mereka mati, dah pergi. Ni lagi besar ni. Sebab masih hidup dia boleh buat amal lagi. Kan? Buat amal sendiri dia, kita bantu. Doakan dia. Tapi kalau dia dah pergi, dah habis. Jadi kita dah tengah support. Jangan lupa doakan, hantarkan. Ya, bacakan zikir apa semua amal kita niat. Amalan kita niat Allah sampai ke pahala kepada kedua ibu bapa. Ya. Bahkan sesudah mereka mati pun masih dapat si anak berbuat bakti kepada ibu bapanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dimasukkan bahawasanya Rasulullah SAW telah ditanya orang, adakah masih tinggal lagi daripada kebaktian saya kepada kedua ibu bapa saya yang selepas mereka meninggal dunia? Baginda menjawab, ya, ada 4 perkara yang terus berjalan yang boleh engkau lakukan. Pertama, menyembahyangkan kedua. Itulah sekali. Sebab tu kalau kita tengok di mana-mana masjid pun pokok syarat dia tak boleh potong ni. Dia akan cari waris. Ada waris kata, ada hak waris tu. Ya, walaupun imam dia tak akan potong, dia akan cari waris. Kecuali waris segala balik ke dia, boleh buat. Ya. Yang terbaik itulah. Ini mak bapak dia meninggal, bukan sembahyang, dia jadi tiang pagau. Cacat naik. Dia tak sembahyang. Puaka betul lagi. Dia puaka betul lagi. Wah, dia tak sembahyang ni suruh ni, patut dia jadi imam tu. Ya, sebab afdal bila anak kontak lebih rapat dengan bapak. Ya, jadi kita sembahyang tu masya-Allah, khusyuk kita minta supaya pemergian dia diridai oleh Allah Taala. Yang kedua, mohon ampun bagi keduanya. Ya, kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah bagi kedua dosa ibu bapakku. Ya, sekecil dosa besar zahir batin ampunkanlah. Ya, Allah maghfir warham li abawahi, bagi kedua ibu bapa. Dan ketiga, melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab keduanya. Mana tugas kita sebagai anak tak payah suruh, kita pandailah kita buat. Ya. Dan jangan lupa kalau kita dah berpisah rumah semua kan, selalu ziarah. Dan bulan-bulan tu hantar lah. Tak banyak pun RM50, 100. Mak ni tentang walaupun dia kaya, kalau anak pergi kadang-kadang dia tak belanja tau, dia simpan duit tu. Dia tahu ini maknanya kasih sayang, dia buah hati dia. Dia dapat tu dia sayang kan. Dia tanda ingatan anak pada bapak. Dia tanda, walaupun duit dia berlambak nak makan tak habis.
Ya, tapi maknanya dia dapat anak tu maknanya dia tahu. Ini satu tanda anak dia ingat pada dia. Tu dia. Kita uslub dakwah ni. Kalau kita keluarga kita misalnya dia semayang tak dekat, cara kita nak dakwah ni kita tarik hati dia lah. Ya, kita dah sedar. Dia ni tak apa sedar lagi. Tunjuk akhlak baik. Ya, bulan-bulan tu biasa beli 50, ada ni kita bagi 150. Oh, misalnya ni. Wah, dia nampak peruang bagus budak ni kan. Ini dah sedar lagi kedekut tengok. Ya, tak pernah ngantau sikit menjadi benda ni. Berkat tersenang tu. Keberkatan tu dia. Allah. Ni senyap je, tampil kosong tak ada. Ya, sikit pun tak apa tadi. Bagilah. Mak kita tahu kalau kita susah dia tahu, tapi kita ingat. Itu penting. Doa yang pertama ni. Yang ni. Yang keempat, menghormati sahabat-sahabat keduanya. Dia bila dia meninggal, mana sahabat-sahabat yang rapat dulu kan? Dengan dia kita hubung, jangan putuskan. Bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kanak-kanak hendaklah disembelihkan akikah dia. Ya, pada hari yang ketujuh. Kalau ikut mazhab Ibn Abbas, kalau tak mampu, kaedah kata malah yulku kullu la tutraku kullu. Kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Kalau tak dapat maknanya kambing, maka boleh kita buat keka ayam jantan, ayam bapak tu. Panggil buat selulang ke dia kan. Maknanya ada mazhab Ibn Abbas. Boleh sementara dapat. Sudah ada duit kami buat pula kan. Tu. Kaedah kata barang tak dapat semua jangan tinggal semua. Ya. Dan diberi nama. Beri nama yang terbaik. Kalau laki-laki yang baik nama nombor 1 apa? Abdullah, nombor 1. Dan nama-nama yang diisnadkan dengan nama Allah. Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Muhaimin. Nama tuan kan? Terpasang nama belakang Abdul. Itu nama terbaik. Kemudian nama Rasul. Sebab barang siapa yang ada 4 orang, 3 orang anak yang tak dinamakan langsung dengan nama baginda SAW, maka Nabi kata orang tu paling jahil orang. Macam dia tak kenal Nabi juga. Ya. Kalau nama tak apa-apa dicantum lelaki bini nama tak ada makna pada. Dia berbelit macam ular sawa panjang. Kita nak baca benda nama kan. Sebab nama tu akan dipanggil akhirat. Ya. Tu orang sekarang berbelit-belit. Orang dulu pula tak keringkat sentul nama macam-macam. Dogol. Allah. Tahsinkan, elokkan nama sebab nama tu akan dipanggil besok. Ya. Katalah jelas kadang satu hal juga kan. Kita betul report bagus. Si polis pula tulis silap. Cakartani dia nama anak Cakartani. Budak tu punya malu. Dia report balik tu pada balik. Pelik-pelik nama kan. Orang nama Hanan kan. Dia tulis kanan. Nama tengok IC kanan. Ni polis punya hal lah. Dia tulis macam-macam. Ada seorang ustaz kan. Tok guru lah. Dia ada anak 4 laki-laki tu. Nama anak yang pertama Muhammadun, yang kedua Muhammadan, yang ketiga Muhammadin, yang keempat wakaf tu Muhammad. Oh, apa tu? Lampau dia sayang cinta kepada baginda SAW. Imam Ghazali nama siapa Imam Ghazali? Muhammad. Bapa dia Muhammad. Atuk dia Muhammad. Imam Ghazali kan? Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Al-Ghazali, Ghazal kampung Kijang. Ya, Ghazal mana Kijang, kampung dia nama Kijang. Al-Ghazal, Ghazali. Nama dia Muhammad. Bapa dia Muhammad. Atuk dia Muhammad. Kau pergi punya pendaftaran tu. Tak ada nama lain itu. Sama ini. Ya, itu lampau cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apabila umurnya telah meningkat 6 tahun, naklah ia dididik, diajar buru auladakum bis salah. Idza balaga asyar. Ya, suruh anak kamu sembahyang bila sampai 7 tahun. Wajib berhuna idza balaga asyar, dan rotan dia sebagai darbat takdib, rotan mengajar adab. Apabila umur dia 10 tahun. Ya, kena ajar. Kalau tidak mak bapak dia budak tak ada dosa kan sebab dia belum mukallaf. Tapi dosa tak tahu apa. Dia tak ajar anak dia sembahyang, dia tak ajar dengan kebaikan, ada dosa akan tertanggung atas kepala dia. Wala yazubillah. Dan apabila umur 9 tahun taklah dipisahkan daripada tempat tidurnya. Yang mendahului ni Kelantan dulu ya. Dia buat rumah kecil macam mana pun kerajaan lagi tetapkan 3 bilik. Bisa dia. Kecil macam mana pun 3. Sekarang dia nak tiru. Sebab bila dah besar dah kena asing lelaki dengan perempuan. Ya, itu perang asing kan 9 tahun dia kena asing. Ini 12 tahun tidur dengan mak bapak lagi. Ya. Tak elok nampak. Apabila umurnya telah meningkat 13 tahun naklah ia dirotan, dipukul apabila meninggalkan sembahyang. Setengah riwayat 13, setengah riwayat 10. Maknanya umur telah umur pengawasan, maknanya peringkat apa? Final. Sebab dia nak lepas balik tu. Ya, supaya dia balik dia dari jalan sendiri dalam urusan dia menzahirkan pengabdian kepada Allah Taala. Naklah dirotan aidar batak dipukul adab. Ambil rotan kecil tu kan? Rotan. Jangan banting belantan mau kawan. Apabila meninggal ia akan sembahyang. Dia anak akan fikir bila dia dewasa. Dia buat yang lain bapa tak rotan tapi kau tak sembahyang dia rotan, dia akan masuk bila ni. Ini benda mesti besar. Ya. Dan apabila umurnya telah meningkat 16 tahun, naklah si anak tadi si ayahnya mengkahwinkan dia. 16 dah boleh kahwin kan? Kita dah nak mahu tak kahwin ni. 16 dia 61 lah kahwin. Ya, sekarang mereka sekarang ditakut je ni kan. Ya, sebab sekarang penduduk Islam makin ramai di sana. Sebab Nabi suruh tazawwadu. Dan Nabi suruh tanakahu fa inni mubahin bikumul umam. Bernikahlah kamu sebab aku gembira dengan banyaknya umat. Kan? Nak banyak umat lagi, kahwin lebih, lagi banyak umat cepat. Kau suka lelaki kau. Jadi maknanya apa? Bila banyak umat Rasulullah gembira dengan maknanya perkembangan umat dia yang lahir ni insan-insan yang akan mentauhidkan Allah, yang akan menyembah Allah SWT. Jadi kalau 16 tahun kita kat mana berapa banyak? Petani banyak kan? Petani umur perempuan dia 16 dia jalan dah. Sebab apa, di antara dia tuan guru di mana ya? Jadi pondok dia tu apa? Maknanya berterusan. Jadi kalau kita tengok banyak pondok-pondok yang sana bertahan lama bila tuan-tuan guru tu anak-anak banyak perempuan. Sebab dia ambil pasang siap. Pasang siap. Yang mana nak murid mengaji 20 tahun, 25 tahun, berapa kitab besar-besar tu, pop dia kahwin anak terus. Duduk pondok itu. 4-5 orang dapat cukup, boleh tahan pondok tu kan. Kalau anak lelaki tak semesti kan. Anak dia ilmu bukan boleh bersaka. Orang Melayu pula tinggal saka. Bukan bersaka, saka tinggal.
Jadi maknanya 16 tahun telah boleh dah. Dan setelah itu ia memimpinnya seraya berkata, sesungguhnya aku telah mendidik engkau, aku telah mengajar engkau, dan aku telah mengkahwinkan engkau. Dan wajib bagi ibu bapa mengkahwinkan anak perempuan dia dengan suami yang saleh. Haram berdosa besar diserahkan anak dia, suami tak tahu benda. Banyak ni tadi. Diserah-serah anak daripada pakai tudung dan bagus, dia pakai seluar Yankee. Rambut dah terbuka habis. Haram berdosa besar kita serahkan anak dia. Berkawan tu kena jaga kan. Ini bukan berkawan, berkahwin. Kawan dengan kahwin tu apa mati. Ya. Berkawan tu disuruh tu almaru ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalidu. Seseorang tu akan terikut agama orang yang rapat dengan dia. Maka fal yanzur yang lamar tu amal bilamil amri. Mana wajib kamu selidik, kamu tengok, kamu cek siapakah orang yang kamu nak jadikan kawan rapat. Kawan rapat begitu sekali wajib. Kalau suami isteri tu bukan rapat lagi kan. Kita pergi serahkan anak kita, habis. Kalau tak kena cara, ni kadang-kadang dia kena pelahap, anak aku tak kahwin lagi. Bagilah abang kau, habis. Dalam budak pun terlanggar habis. Sampai kan anak cucu kan. Ya. Sebab disuruh kita cari, nikahkan anak kita. Kalau di Kelantan tu masya-Allah. Kalau di pondok budaya kan, kalau nak kahwin dia nak pilih menantu dia kan pada pondok tu kan. Ada tengok yang mana boleh baca kitab Fathul Wahab besar-besar tu, wah dia pegang. Dia bagi dia nikah. Free tak ada apa. Mas kahwin sebab Quran ni. Ini anak mati bang kilo, 40,000, 30,000. Nakut dia ni. Dia paling kurang pun kalau di Kelantan punya budaya paling kurang. Ya, kalau bukan di pondok lah di luar, masyarakat sana dulu kalau nak menikah ditanya, awet dah khatam Quran? Paling tidak dia tanya khatam Quran. Kalau dia kata belum lagi baca, tak apa, pakcik tak tolak, pergi khatam dulu. Ada yang kan? Jadi suami Quran tak boleh baca. Quran tu pimpinan kita kan. Kalau Quran sendiri tak boleh baca macam mana kan? Dia tak nak anak dia jadi buta Quran. Ada kita yang tak habis Quran, pergilah ngaji, tempat ngaji banyak kan. Banyak Quran tak habis tahun kita ngaji sikit sekejap dia khatam kan. Kawaya sangat. Jadi maknanya apa? Diihtimam. Sebab hadis Nabi suruh. Kalau berkawan sahabat pun diambil berat oleh baginda suruh cek. Apatah lagi sarah anak kita. Allah. Kalau tak kena Nabi jawab. Dan demikian lagi jika ghalabah atasnya berdahem. Ya, hem berapa huruf dan? Ya, mim, hem. 3 huruf ada tu. Ya, kalau dia ghalabah, maknanya tak boleh tahan, dia satu penyakit, terpaksa berdehem kan, terpaksa. Ataupun dia tak berdehem, tak boleh baca surah yang wajib Fatihah, maka dia kata apa? Tapi jangan berdehem melawar tak boleh kan. Dia tak ada apa? Banyak pula straight 3 kali. Jawab dia batal sembahyang. Jadi imam lah tu. Dia pun salam-salam makmum dah ada. Rumah menunggu barakah. Jaga ya. Jika nyata dengan dia 2 huruf atau 1 huruf yang mafhum, mana huruf yang memberi faham. Jika sedikit pada huruf atas yang dimuktamad oleh Syekh Ibnu Hajar ya. Kesalahan bagi Syekh Zarkasi dan Azra'i dan Asnawi. Kata mereka itu Syekh Zarkasi, Asnawi dan Azra'i, dan yang sawabnya dahem itu dan batuk itu dan bersin kerana ghalabah kena tertekan bukan sengaja, tiada membatalkan sembahyang ya. Dan jika ada ia banyak sekalipun, lebih daripada 6 harakat 6 huruf lagi dah ya. Kangkung di batuk mesti batuk kan, tak boleh nak elak atau tak apa. Kerana apa? Memeliharakan daripadanya ya, sebab tak boleh nak dielakkan. Dan demikian lagi berdehem-dehem kerana kesukaran membaca yang wajib, umpama Fatihah. Suara tersekat ni, kalau tak berdehem, tak boleh baca Fatihah. Baca Fatihah rukun. Ketika tidak berdehem, sekadar melepaskan suara tak apa. Dimaafkan jika banyak sekalipun. Kerana apa? Hendak menghasilkan rukun. Iaitulah baca Fatihah misalnya. Tetapi tiada dimaafkan jika berdehem kerana kesukaran membaca yang sunat. Dia baca Fatihah dah lepas. Dia nak baca surah, tak boleh baca ni. Kena berdehem. Tak payah baca. Dia rokok je lah. Ya, kalau berdehem juga batal sembahyang. Kalau berdehem dah 3 huruf tu. Dah 3 ya min hem kan. Atau kerana kesukaran menyaringkan bacaan. Dia baca Fatihah dah selesai. Guna sembahyang maghrib, rakaat pertama kedua. Dia baca ni maknanya boleh tapi perlahan bunyi. Dia terpaksa berdehem, buka suara. Jangan buka. Baca pelan dah sudah. Kalau dia hem buka suara kan, jawab dia baca sunat. Sedangkan dia perkara jadi menyebabkan batal sembahyang. Mana tak boleh. Kalau yang wajib saja dimaafkan. Dan dimaafkan pada orang yang awam, berdehem-dehem yang banyak pada huruf sebab apa tu? Nak baca pun dia macam bunyi. Lam, bebal. Saya itu betul dulu. Ya, kena bebal. Apa makna bebal? Jahil. Maknanya bila kita dah belajar, banyak aku sembahyang tu tak kena. Padahal ulama ada tak dulu? Ada. Kita sengaja menjahilkan diri kita. Wajib qada balik sembahyang. Tak sah. Berdalilkan hadis Nabi SAW, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi pas sembahyang, seorang tu dia bangun nak salam Nabi. Nabi tengok dia sembahyang tu tamat dina tak ada dan sebagainya. Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun balik, sembahyang balik, engkau tak sembahyang lagi. Padahal dia sembahyang tadi. Nabi nampak dia sembahyang, tapi Nabi nafikan fa innaka lam tusalli. Kau belum sembahyang lagi. Sembahyang balik. Itu maksud. Ya. Dan satu lagi masalah, jika dibalakan seorang dengan batuk sentiasa. Dia mesti batuk kan, kangkung batuk. Tu imam makmum wah, riuh masjid. Sekira-kira tiada sunyi masa. Ada je batuk. Sikit pun batuk, sikit lagi batuk. Mana kalau dia nak baca Fatihah memang tak lepas ni kalau tak batuk. Ya. Maka ketika itu cara menurunkan sembahyang dengan batuk, maka adalah ia seperti orang yang dibalakan tubuhnya dengan gatal. Atau tubuh tak boleh diam. Gau sana, gau sini, macam kena gatal. Kena belacan punya. Jadi maknanya bila gau, anggota bergerak 3 kali turut batal. Tapi kalau gatal tak boleh tahan, gau sana, gau berjalan 3 anggota besar, maka dimaafkan. Tidak tak batal sembahyang. Sama juga macam batuk, kangkung dibatuk tadi kan dalam beberapa huruf tu. Atau semua dibalakan, maka dimaafkan oleh syarak. Sebab kaedah kita apa? Iza baqad amru ittasa. Bila benda tu sempit, syarak buka balik. Ya, sempit tak boleh nak buat apa dah, maka syarak buka. Tak batal maknanya. Dan tiada sabar daripada menggaru. Gatal sungguh ni. Bertahan-tahan lama dia menggigit belakang. Dia tahan gatal kan. Akan tubuhnya, maka semua itu dimaafkan. Dan jika berdehem-dehem imam berdehem, nyata 2 huruf. Kita nak mufarakah ke atau kita nak takwil? Tengok. Jika imam berdehem, nyata 2 huruf, jawab dia apa? Tiada wajib makmum mufarakah. Syarat jika dapat ihtimal.
Kalau kita boleh ihtimalkan imam ni mana uzur, kan? Memang dia dalam musim batuk, kita tak boleh ihtimal sebab musim batuk dia maaf. Tapi kalau tak boleh ihtimal, kita nampak dia tak ada apa, tak ada batuk pun, sahaja dia buat batuk melawai kan. Ha, tu tak boleh. Ada tu ada ihtimal tengok keadaan. Dan jika tiada, wajib mufarakah. Manakala imam batuk dan batuk dia nyata dua huruf menyebabkan batas sembahyang, kita boleh takwil tak? Kalau boleh takwil, mungkin dia ni uzur. Okey, boleh ikut. Tapi ketika ini apa ni batuk benda melawan ni, dia tak ada macam batuk sehat kat luar tadi. Saja dia kan. Tiap-tiap sembahyang memang ada. Jadi sebaik imam macam. Ya, jawab dia tu kena mufarakah. Ikut orang yang batal maka tak sah sembahyang gitu. Jadi kalau kita boleh tanggung, mungkin dia sakit atau tak apa. Ya, tengok keadaan lah. Kemudian dan demikian lagi kita batalkan membaca zikir apa zikir pun ni. Wallah a'lam.